Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ila hadrati walidina khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna al-'ilma wal fahma wal akla bi rahmatika ya arhamar rahimin. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dengan Allah dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yin. Allah memberikan kita kesempatan, peluang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita irsyad, ilham dan berikan kita hidayah dan taufik, hidayah serta taufik untuk menjadi hamba-Nya dan membersihkan akan akidah dari perkara yang mensyirikkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula fana dan baqa ini, iaitu dua hal yang sangat mulia. Fana, baqa adalah dua perkara yang sangat mulia. Ya. Bagi mereka itu ahli syuhud. Ya. Bagi ahli syuhud, dua perkara ini satu anugerah yang amat mulia. Jadi fana ni kita dah lepas bicaranya, iaitu menghilangkan segala yang selain daripada Allah. Menghilangkan rasa wujud yang selain daripada Allah. Jadi menghilangkan rasa yang memberi bekas itu, memberi manfaat, yang memberi mudarat itu selain daripada Allah. Jadi kita istiqamah,
mengekalkan rasa yang ada hanya Allah, yang ada kuasa, yang ada manfaat, yang ada mudarat, yang ada sifat takdir, berkehendak, segala sifat-sifat Allah. Hanya Allah. Selain daripada Allah, Adam, tak ada. Bila kita membinasakan selain daripada Allah, ketika itu kita dah kekal penyaksian, maka diberikan kepada kita baqa fillah ini. Apa dia? Kekal perasaan itu. Jadi bila kekal perasaan itu, maka kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala bila telah dikurniakan akan baqa fillah ini, kekal perasaan merasakan ada Allah. Allah saja yang ada. Apa yang ada? Yang ada kuasa dia, yang ada sifat memberi mudarat Allah dia, yang memberi manfaat dia je, yang benar-benar berkehendak dia je, yang mempunyai takdir dia je. Jadi selain daripada Allah bukan hakikatnya, bukan sebenar-benar. Yang benar-benar pemurah dia je, yang benar-benar menyembuhkan dia je. Jadi selain Allah tak ada. Jadi bila kita pegang sedemikian, syuhud yang sedemikian, ketika itu hilang perasaan bergantung selain Allah. Sebab kita dah pegang macam tu. Jadi kita tak bergantung pada orang, tak bergantung kepada harta dunia, tak bergantung kepada selain Allah. Jadi sebab selain Allah ni tak ada, bukan hakikatnya. Jadi bila betul yang di dalam ni, jadi kita dapat menerima perkara yang betul. Orang yang betul, maka dia akan melakukan perkara yang betul dan menerima perkara yang betul. Jadi bila kita di sini pun dah tak betul, jadi kita akan buat perkara yang tidak betul. Sebab kita berpegang selain Allah, ada kuasa, ada sifat memberi manfaat, memberi mudarat, ada itu, ada ini. Allah pun ada, selain Allah pun ada. Jadi kena binasakan semua perkara. Memang binasakan. Fana ini maknanya membinasakan selain daripada Allah. Jadi bila bersih pergantungan kita, bersih keyakinan kita, pada ketika itu bila kita dah melazimkan perkara itu, barulah dinamakan baqa fillah, kekal dengan Allah. Kekal dengan Allah ni bermaksud kekal musyahadah kita ni tadi, pandangan kita ni tadi. Jadi tak ada istilah khawatir, kerisauan yang selain daripada Allah. Tak ada lagi risau situ, sebab yang menghendaki kita, yang mengaturkan segala perkara kita dari satu hal ke satu hal adalah dia. Dari satu perkara kepada satu perkara dia. Baik. Kerana adalah keduanya itu faedah musyahadah. Ni faedah penyaksian. Faedah bila kita memandang ke sana, memandang ke dia. Tapi kalau kita tak memandang ke dia, selama mana kita akan pandang selain daripada dia. Bila pandang selain daripada dia, takkan senang hatilah, sebab benda tu benda binasa. Pandang pada orang mati, bila dia tak ada, susah hatilah. Macam seorang anak, besok kalau ayah tak ada macam mana? Sebab dia memandang kepada ayah dia. Kalau dia memandang kepada yang mentadbir ayah dia, dia tak takut. Ayah dia pun macam tu juga. Kalau dia pandang ayah dia pun ada ayah juga. Masa ayah dia mati, ayah pada ayah dia mati, ayah tu macam mana?
Tapi Allah tu takkan kita tak nampak, kan? Seorang anak tak nampak, ya. Seorang ayah dah nampak. Macam mana tak nampak? Macam mana ayah ni nampak? Sebab bila Allah dah angkat tempat yang dia nampak dulu tu, rupanya ni tak betul. Yang betulnya yang memiliki ayah dia, siapa dia? Kan seorang anak akan selalu gitu kan, Biro kan? Dia biasa kalau ayah tak ada macam mana ya? Semasa kita kecil pun kita pegang macam tu, kan? Dan bila kita dah besar, ini bila kita dah mengekalkan musyahadah, sering pandang, bila kita bertemu dengan perkara tersebut, bertambah yakin. Ini dikatakan mujahadah. Jadi maka daripada ilmu itu kepada ain. Ada kata ilmu yakin, ainul yakin. Dia dah pandang, dia mengekalkan melihat. Baru kepada hakul yakin. Bila dia dah jumpa, dia dah lalui benda tu, baru dia yakin sungguh. Ini yang dia, keyakinan dia itulah yang dia kena bawa dalam kehidupan dia. Musyahadah. Tapi kalau dah di musyahadah, dia dah dipandang, ilmu ada, pandang ada, tapi tak boleh yakin, maknanya itu bukan hak kita, dan itu dah hak Allah. Artinya yang hasil keduanya itu daripadanya. Apa dia? Fana dan baqa ni tadi, hasil daripada musyahadah. Dan setengah mereka itu, ahli syuhud ni tadi, yang musyahadah mereka itu akan sifat Allah yang zahir ia. Di dalam mendapat mereka itu akan sifat akuan. Jadi dia memandang sifat segala makhluk, lalu dia dapat melihat akan sifat Allah. Hebatnya kuasa Allah dilihat, pada menjadikan sekalian makhluk ni. Kita boleh kat tangan genggam, boleh tengok, boleh. Hebatnya Allah jadikan aku ni. Tak? Bila kita memandang kepada segala akuan, Allah jadikan pokok, ikan, macam-macam. Bila tengok Allahu, hebatnya Allah, hebatnya sifat-sifat Allah ni tadi. Sifatnya pun hebat, diri yang mempunyai sifat takkan tak hebat. Sifat pun kita tengok dah hebat. Macam budak kecil, tak ada apa, tak ada kerja, tak ada apa, tapi bila Allah dah cakap rezekinya tetap aku jamin, tak kerja tak apa, tinggal minta. Tak? Kita kata tak apalah, budak kecil ada bapa dia kata. Ada yang tak ada tempat bergantung. Mana dia? Orang gila. Orang gila makan cukup, tidur cukup. Allah tarik akalnya, Allah tarik semuanya, tapi Allah sempurnakan perkara yang lain. Nampak? Tidurlah kat tong sampah, sihat je. Cuba kita tidur kat tong sampah, 2 hari malaria. Sebab Allah bagi kita akal. Akal kita pada ilmunya, jangan tidur di tempat yang kotor. Masih ada akal, lalu kau gunakan akal kau. Maka akal ni tempat ilmu. Tapi pada orang gila, dia tidak ada akal. Pada ketika tidak ada akal dan tidak ada ilmu, dan tidak ada tuntutan. Sebab itu pada orang gila ni tak dinama mukallaf. Tak ada tuntutan. Makanlah benda kotor, sihat. Cuba kita makan nasi basi, cirit-birit 3 hari, dia elok. Perut dia dengan perut kita sama.
ke lain Nodi. Perut orang gila dengan perut orang tak gila sama. Yang membezakan cuma gila dengan tak gila. Dicabut oleh Allah akalnya, tapi disempurnakan segala perkara yang lain. Macam budak kecil, macam tu lah. Kita bolehlah kita cakap budak kecil sebab ada ayah, ada mak. Dan orang gila ada siapa? Tak semua orang pedulikan dia. Tak? Jadi kita melihat segala akuan ini tadi, maka nampak akan kebesaran sifat Allah. Banyak Allah tunjukkan pada kita. Terlalu banyak sangat Allah tunjukkan, tapi kita tak nak memandang. Bila tidak banyak memandang, ketika itu tidak jadi ilmu. Dan kita tak boleh yakin dengan Allah ni tadi. Bila kita tak boleh yakin dengan Allah, pada ketika itu kita mula bergantung pada selain Allah, sebab kita tak yakin dengan Allah. Dan setengah mereka itu yang musyahadah, mereka itu akan sifat yang zahir, dalam mendapat mereka itu akan sifat akuan, iaitu tiap-tiap sifat yang tertentu ia bagi zat Allah jua pada hakikatnya. Dan kita selagi ada kedegat, kita katakan tak? Kita kata kedegat, rupanya kita lupa. Maka kedegat kita ini ta'aluk pada kudrah Allah. Kalau tidak di dalam kudrah dan iradah Allah, angkat ni pun tak boleh. Masa muda, Abi dulu buat kerja kontrak dengan ayah Halung, Ustaz Zaidi. Boleh angkat simen 3 beg. 3 bang, bukan 2. 3 beg. Sekarang nak buka plastik kopok tak larat. Dulu kami boleh angkat simen 3 beg. Melentang 2, baring 2, tegak 1. Nak buka plastik kopok malam tadi, Ustaz Zaidi, Abi dah tentu dah serenda awal-awal. Tak lepas, baru mengaku, bang, rainbow dah hilang gitu. Barulah kita sedar yang kita ni makhluk Allah. Kuat kita berubah daripada dulu tak ada, Allah bagi kita kuat, sampai satu masa dihilangkan kuat. Baru kita nampak, aku ni hamba Allah, tapi kita tak nampak. Bila kita tak nampak, yang tu kita mula sombong. Dan kita lupa bahawa apa yang ada pada kita bukan hakikatnya. Ilmu yang ada pada kita bukan hakikat ilmu. Sebab yang bersifat dengan ilmu hanya Allah. Hidup yang ada pada kita bukan hakikat hidup. Sebab itu ulama bagi tahu, la hayyun bil hakikati illallah, la alimun bil hakikati Allah illallah. Tak ada siapa yang hidup, tak ada siapa yang tahu, tak ada yang bersifat tahu, tak ada yang bersifat hidup dengan hakikatnya melainkan Allah. Bila kita pegang macam tu, maknanya ilmu kita bukan hakikat. Maknanya bukan hakikat ilmu ni, hakikatnya bodoh. Jadi bila memandang kepada ilmu, maka terlupa akan bodoh ni tadi. Bila memandang kepada hidup, maka terlupa akan Bila memandang kepada harta yang baru
harta yang ada pada kita, memandang kepada kaya, tapi kaya ni bukan hakiki. Lalu ketika itu lupa sifat miskin, bahawa yang ada pada aku ni bukan hakikatnya, hakikat aku miskin. Bila pandang di situ, tunduklah kita, turunlah, tak adalah nak menyombong, nak apa, nak ini. Selamatlah. Ini pentingnya kita syuhud, memandang, melihat. Ini pentingnya usul. Bila bersih, selamat. Tak? Kerja tak ada, apa tak ada. Anak kalau ramai ni susah ni. Kita tengok Ustaz Peru, 6 nak masuk 6, 5 ke 6, 6 tak ada kerja ni. Elok anak besar. Macam mana? Sekolah juga macam anak orang lain. Sekolah asrama lagi. Bila bersih kat sini, yakin dan tawakal yang benar. Sebab matlamat kita bukan benda. Matlamat kita bukan benda, bukan objek. Matlamat kita yang mencipta benda yang menciptanya. Kalau memandang kepada benda susah, sebab benda ni binasa. Hari ni ada, besok hilang. Tapi kalau kita sentiasa memandang kepada yang mencipta benda itu, dia tidak akan menerima hilang, dia tak akan menerima kurang, dia tak akan menerima miskin. Jadi bila pandang kat situ kan sesat. Tak ada benda yang masuk akal lah. Ada pun. Kenapa tak ada benda yang masuk akal? Sebab dia datang daripada zat yang tak sampai di akal. Boleh sampai akal zat Allah? Jadi yang datang daripada yang tak sampai di akal, maka kita pun tak boleh fikir di akal apa yang kita terima. Sebab itu mukjizat tak sampai di akal. Tak sampai di akal. Mana nak sampai akal? Mukjizat Nabi tak sampai di akal. Sebab dia daripada zat yang tak sampai di akal kita nak fikir. Orang gila tak pernah mati kebuluran, yang tak gila pula. Yalah. Orang gila makan manis elok, tak kencing manis, yang tak gila pula makan gula kencing manis. Jadi tak sampai akal kita nak fikir. Kita yang tak gila ni kencing manis sampai 18, error. Orang gila elok aja, tak ada kencing manis. Sebab ditarik akal, tapi dipelihara perkara yang selain daripada orang berakal. Kau ada akal fikir, kalau makan banyak mudarat. Dia gila, nama pun makan sekilo pun tak apa. Sebab dia tak ada akal. Tapi aku jaga sekilo dia tu, pada ilmunya kalau makan gula sekilo jadi mudarat. Tetapi disebabkan akalnya aku dah cabut, jadi mudarat itu aku angkat. Kita yang tak gila ni janganlah macam orang gila. Mati pun tak apa, dia kata. Itu lebih gila daripada orang gila. Kan Allah bagi kita akal. Jadi janganlah sama seperti orang lalu kita pegang orang gila elok aja makan gula sekilo, itu dia gila. Lalu mudarat kepada perkara itu diangkat. Sebab dia tak boleh nak fikir.
Jadi janganlah pakai hujah orang gila. Jadi kita memandang perkara tersebut, langsung kita dapat melihat akan kebesaran Allah, hebatnya Allah. Nampak hebat Tuhan. Jadi nampaklah kehebatan Allah. Sampai tak sampai di akal kita. Iaitu sifat-sifat yang tertentu ia bagi zat Allah juga pada hakikatnya. Dan jika dibangsakan kepada akuan sekalipun, maka iaitu atas jalan majaz juga, bukan sebenar. Majazi saja, bukan hakiki. Dan iaitu seperti qudrah, kuasa, bukan hakikat kuasa. Yang ada pada kita ni cuma majazi. Dan irada, kehendak, kita pun ada kehendak juga, tapi majazi, bukan hakiki. Kehendak kita tak boleh memberi bekal. Kita kena bergantung dengan kehendak Allah. Jadi kalau kehendak kita ni tak sampai, makna kita ni kena pegang. Aku makhluk, kehendak aku tak ada kuasa, tak boleh memberi bekal. Mana? Beli ayam, tiba-tiba ayam makan di kucing. Kehendak kita nak makan ayam goreng, tapi dah dirembat di kucing. Jadi kehendak Allah tak ada kita makan ayam. Kehendak Allah kita makan telur ayam. Jadi tak payahlah menyesal. Dah tak ada dalam kehendak Allah. Tapi ada juga nama ayam. Cuma bukan daging ayam, tapi telur jadilah dapat juga ayam. Saya bisinglah. Bila selalu pandang kat situ, sebab kehendak aku bukan hakiki, majazi. Dan ilmu. Jadi ilmu aku bukan ilmu hakiki. Kenapa ya aku tak tahu? Memanglah sebab bukan hakiki, majazi. Hakiki kita bukan ilmu, hakiki kita jahil. Jadi kalau mengaku bodoh tu tak payah malulah. Malu pula, saya bodoh. Tak payah malulah. Sebab memang hakikat kita bodoh. Ya. Tak? Ni adli. Orang panggil adli hitam. Tak payah malu. Alhamdulillah. Hitam. Bilal bin Rabah hitam ke putih? Adli. Bilal bin Rabah hitam ke putih? Hitam lagi pada adli ke? Adli hitam lagi. Bilal bin Rabah hitam lagi. Tapi Bilal bin Rabah duduk dalam syurga Allah. Tak apalah, hitam ke, putih ke, cantik ke, hodoh ke, tapi aku nak bahawa pegangan aku, pandangan aku, akidah aku kepada Allah bersih. Pada pandangan manusia tak apa, tapi pada pandangan Allah hebat. Nampak? Ya. Baik. Dan hayat, hidup. Hidup kita bukan hakiki, hidup kita majazi. Ya. Jadi hidup yang hakiki tidak menerima mati. Hidup kita menerima
Jadi janganlah ingat hidup selama-lama. Dia tak mati-mati dah. Ya tak? Tu ingat tak mati-mati. Ya. Tu bila ingat tak mati-mati. Ya. Itu yang susah tu. Dan sama yang majazi. Jadi pendengaran kita lain-lain. Ada orang jelas, ada orang tak jelas. Itu orang panggil pekak ni kan macam-macam pekak kan. Ada yang cakap kuat baru dengar. Ada yang cakap kalau kuat tak dengar, pelan baru dengar. Kalau kuat-kuat tak dengar, pelan-pelan baru dengar. Itu namanya pekak. Pekak apa Fahmi? Pekak badak. Pekak badak ni kalau dia cakap kuat tak dengar. Dia kena cakap pelan-pelan. Kalau pekak yang biasa, cakap pelan-pelan tak dengar, kuat-kuat baru dia dengar. Ya. Jadi kenapa lah ada istilah macam tu? Tak dengar. Ada orang yang cakap lain, dengarlah lain. Suruh beli bawang, dia pergi rawang. Tak ada. Sebab apa? Sebab samak kita samak majazi, bukan samak hakiki. Bukan hakikat mendengar. Kalau orang cakap baru dengar. Kalau dalam hati tak dengar. Dengar tak? Cakap dekat mulut baru dengar. Kalau dalam hati tak dengar, siapa dengar? Jadi bila kita pegang macam tu, ya, hebatlah. Sebab sama aku bukan sama hakiki, sama majazi. Yang sama hakiki adalah Allah. Cakap kat mulut pun, cakap kat hati pun Allah dia. Maka takut dengan Allah. Ya. Dan basar melihat. Yang melihat hanya Allah. Hakikat penglihatan. Melihat kita majazi. Ya, itu ada gabunnya, ada hadnya, ada jaraknya. Kalau nampak, kalau jauh dah tak nampak. Ada orang jauh tak nampak, dekat pun tak nampak. Itu lagi susahlah macam Abi ni. Tak? Tak pakai cahaya mata, tak boleh baca. Tak? Nanti kalau dah nak bawa kereta, cuma mata lain mula. Dah tak boleh bawa kereta kalau tak ada cahaya mata bawa kereta. Tak? Memang kita ni makhluk. Jadi nak buat macam mana? Pakailah cermin mata. Itu pun nak ajar lagi. Apa susah? Bila tak nampak. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk. Bila makhluk ini basarnya, penglihatannya bukan hakiki tapi majazi. Dan kalau perkataannya macam tu juga. Perkataan kita boleh bercakap. Itu ada orang bisu. Dan macam-macam. Sebab bukan hakiki, majazi. Dan rahmat. Ingat Imam Hanafi. Sebab pasal kalam ni, ingat Imam Hanafi. Satu hari ditanya kepada Imam Hanafi, air mustakmal ni apa hukum? Imam Hanafi kata najis. Bila Imam Hanafi dah tua, orang tanya, apa hukum air mustakmal? Air mustakmal ni hukum dia tak najis. Tapi dia bukan air mutlak. Dia suci, tak menyucikan. Orang pun tanya Imam Hanafi, dulu kenapa najis? Masa dulu aku kasyap dia.
Jadi air yang turun daripada orang ambil wuduk ni, aku nampak najis. Dia kalah. Yalah. Ya, masa tu Allah buka mata hati Imam Hanafi. Kan Nabi kata orang yang ambil semayang, air yang gugur daripada anggota wuduk gugur bersama dosa ni dalam kitab tasawuf dia kata najis. Dosa tu najis. Dia ingat kalam majazi ni, dia ingat senyum bila fikir tu. Allahu. Dan rahmat dan keampunan, sifat afun, sifat ghufran, sifat ihsan, dan mana ata, tegar, kurnia, majazi je, bukan hakiki. Dan barang yang lain dari yang tersebut itu, segala sifat yang tertentu bagi Allah pada hakikatnya. Pemurah manusia, sifat dia suka tolong orang, kan? Sifat kan, itu majazi. Jadi melihat akan sifat itu, langsung kita dapat melihat akan hakikat sifat pemurah. Siapa dia? Allah. Macam Ustaz Ebit Liu kan, dia tolong orang. Pemurah Ustaz Ebit Liu. Kita nampak perbuatan dia. Allah. Pemurahnya itu majazi. Hakikat yang maha pemurah Allah. Maka dizahirkan. Jadi bila memandang kat situ, itu nampak. Orang yang yakin ni, dia takkan berhenti buat kerja ni. Ramai orang kaya, tapi tak ramai orang yakin. Ramai orang kaya, tapi tak ramai orang yakin. Itu kayanya di sini. Sebab tak yakin. Bila orang yang kaya dan yakin dengan Allah, kan keluar diislamkan orang suku Bajau, suku yang laut ni, Bajau laut ni. Dia kata dia nak buat masjid, dia nak hantar makanan. Nampak? Allah bagi dia peluang itu, dan tak semua orang yang Allah bagi peluang itu. Kita yang Allah tak bagi peluang ni apa? Doa. Mudahkan urusan dia untuk ummah ya Allah. Itu kerja kita. Itu sebahagian daripada saham lah. Itu yang Nabi cakap semalam. Kita tengok orang buat gotong royong, kita tak boleh tolong, tak boleh buat air, kita datang. Okey ke? Okey. Itu pun sah. Kalau duduk rumah dapat saham tak? Duduk rumah tiba-tiba keluar, dah siap. Itu nak saham apa? Sekurang-kurangnya doa. Kita tak boleh buat, tetapi kita doa itu satu saham akhirah. Mudahlah. Besok kat sana, besok kita dakwa dengan Allah. Ya Allah, aku dulu pernah doakan dia. Ya Allah, jadikan aku sebahagian daripada amalan dia. Sebab kat sana semua orang susah. Maka manakala zahir sifat Allah di dalam mendapat engkau akan sifat akuan, nampak makhluk itu, nampak akan kebesaran sifat Allah ni tadi pada segala makhluk, nescaya jadi hilang
dan fana sifat akuan dalam musyahadah kau. Mana hilang makhluk yang tadi? Yang dia kata tu, pemurahnya seseorang nampak pada majazinya ni tadi, bukan hakiki. Lalu kita melihat akan pemurahnya Allah, maka Allah anugerahkan, pinjamkan, tunjukkan kepada kita. Tapi tak semua orang kaya maulah kita nampak mengagungkan akan Allah. Nampak situ, Allah, hebatnya Allah. Tak percaya lagi ke Allah tunjuk? Abi malam ni Abi bawa kisah Ustaz Abid Liu kan. Kenapa Abi bawa? Abi nak tunjuk dia tolong bayar sewa rumah orang, tolong itu, tolong ini. Patut kalau banyak tolong miskin lah kan. Kenapa makin boleh banyak tolong orang? Takkah Abi selalu cakap, orang yang berniaga dengan Allah tidak pernah Allah dah tunjuk kat kita, ni orangnya, aku tunjukkan sifat. Ni kata ni tadi, musyahadah ni tadi, aku nyatakan kebesaranku pada akuan ni tadi, untuk menyatakan kebesaranku. Apa yang disebut Allah nyatakan supaya kita pandang, benarlah, betul lah. Orang cerita pasal Abdul Rahman bin Auf, kita tak nampak, sebab Abdul Rahman bin Auf tak hidup zaman kita. Ya ke Ustaz? Betul ke dia bayar hutang semua orang Madinah? Kan? Takkanlah orang hutang semua dia bayar, takkan tak miskin? Pada zaman kita Allah tunjukkan lagi, tak miskin pun boleh bayar sewa rumah orang sampai bila-bila, sampai dia hidup. Dia dah meninggal besok saya tak tahu, lagi saya hidup saya bantu. Mana datang bukan satu rumah, bukan dua rumah, buat masjid sana, buat masjid sini. Sebab apa? Telah memandang akan kehidupan yang kekal, iaitu akhir. Ni semua saham saya nak balik. Kenapa ada perkataan ulang-ulang, saya dulu pun susah, saya dulu pun miskin? Sebab selalu memandang kepada hakikat diri. Kalau tak nampak hakikat diri, takkan boleh ulang-ulang perkataan itu. Saya miskin, saya susah, saya dulu. Sentiasa memandang hakikat diri. Tapi kalau seseorang itu terlupa akan hakikat diri, saya tak boleh buat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ni tadi kan, jangan lupa. Bila lupa itulah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kau kufur, kau tak ikut jalan aku azab. Akhirat pun kena, dunia pun kena. Ini yang kita takut. Jadi bila selalu nampak hakikat diri kita, pada ketika itu kita mula tunduk dengan Allah. Ya Allah, tak ada daya aku sebenarnya. Aku tak boleh lepas daripada kehendak Engkau, tadbir Engkau. Aku serahlah pada Engkau, Ya Allah. Jadi bila buat penyerahan bulat kepada Allah, janji Allah apa? Kan Nabi selalu baca ayat ni, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allah cukupkan segala urusannya. Sebab kita dah nampak tak ada daya upaya. Jadi kita buat kerja hamba, yang berniaga, yang belajar, yang mengajar,
yang ini buat je, tapi aku tak ada daya dan upaya, ya Allah. Jadi Allah cukupkan, Allah selesaikan segala urusan tersebut. Sebab dah bersih. Allah, seronok sebenarnya. Macam semayang. Nanti cuba. Lagi banyak masalah, jangan berhenti semayang. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti sampai satu peringkat, kita rasa masalah tu dah hilang. Dia tak duduk dalam hati. Rupanya semayang ni menenangkan semayang, sekejap semayang. Semayang apa ni Habib? Semayang sunat mutlak, semayang sunat mutlak, semayang sunat mutlak. Habib ingat almarhum dia cakap dengan Habib lepas dia keluar daripada penjara. Almarhum masuk ISA. Kata Zam, Abah kat masa dalam tahanan dulu, dia kata Abah boleh semayang sampai 500 rakaat dah satu malam. Itu yang dia kata, Abah rindu betul nak masuk penjara lagi. Tapi ISA dah mansuh. Lepas dia meninggal mansuh. Abah macam rindu lah nak kena tahan. Dia kata dia boleh khatam Quran sehari sekali. Dia boleh semayang sunat 500 rakaat satu malam. Abah buat setiap malam. Abah rindu lah suasana. Ini mereka yang rasa ni, dia jadi rindu tau. Rindu. Itu yang disebut orang-orang yang biasa pernah berkhalwat. Mereka akan rindu suasana khalwat itu, bersendiri dengan Allah. Rindu. Dua ni rindu. Betul almarhum ni. Banyak perkara yang Habib kagum lah dengan ini. Sudut amalannya dan sebagainya. Antaranya, banyak kali Habib jumpa, sebab Habib ni antara pilot almarhum. Habib pernah bawa almarhum. Habib yang bawa almarhum, antara yang pernah bawa dia lah. Pengalaman selama Habib bawa almarhum, setiap malam almarhum dia akan salat, bermula daripada pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi, tak berhenti. Ini pengalaman Habib bawa almarhum. Habib tak tahu lah driver-driver yang lain. Sebab Habib, sebab malam Habib bawa almarhum, akan program dia selalunya program almarhum ni maghrib dengan subuh. Jadi Habib ni memang suka, kalau bawa almarhum, Habib ni memang suka tengok apa almarhum buat. Sepanjang Habib bawa almarhum, setiap malam Habib bawa dia 3 hingga pukul 5, dia akan salat. Di mana sejadah dia tu kan. Susah kita nak beat guru kita, susah. Amalan guru kita nak lawan amalan guru kita, tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Dia tasbih aja sehari 10,000, istighfar 10,000, selawat 10,000. Ini bukan habis reka tak? Ini kenyataannya. Kita nak lepas 1,000 susah kan? Selawat 1,000, tasbih 1,000, istighfar 1,000, dah rasa wali ya? Dah rasa dah wali Allah ni. Ya tak? Ya tak? Orang yang istighfar puluh-puluh ribu relax. Ya tak? Kita dah apa? Dah sangka jadi
wali Allah. Mana kita ni teruk? Ya. Baik. Maka manakala zahir sifat Allah di dalam pendapat engkau akan sifat akuan, nescaya jadi hilang dan fana sifat akuan dalam musyahadah engkau akan sifat Allah. Ya. Jadi tak nampak. Bila kita dah nampak, memandang kepada segala sifat akuan, lalu kita dapat melihat akan hakikat sifat tersebut, kerana yang mempunyai hakikat sifat tersebut hanya Allah. Jadi tak ada apa-apa lah gitu. Tengok orang kaya, tak ada apa-apa, sebab yang maha kaya Allah, kaya dia miskin. Tengok orang kuat, tak apalah, kan kuat mana pun. Tak? Tak kuat mana pun. Abi pernah jumpa dulu. Tengok badan macam gangster. Ni depan mata kepala Abi. Badan. Dekat Kelang. Sebelum nak kuliah, Abi pergi minum. Sembang. Sekali bini dia panggil, ilaha illallah, aku takut bini. Takut bini weh. Bayar. Abang balik ni, abang balik. La ilaha illallah. Kekik habis gelap. Ya. Tak ada apa je. Ya. Dah lah. Tak ada apa. Kalau cerita orang kuat, mandang, tengok kuat takut kan? Takut. Tapi ilmu Allah ni, ilmu ni macam-macam. Macam-macam. Ada satu cerita, ada seorang hamba Allah tak larat jalan pakai tongkat ni kat Negeri Sembilan. Yang cerita ni abang angkat lagi. Ada satu hamba Allah, kelapa ni dia tumbuk macam ni, pecah. Kelapa pecah, tangan tak ada apa, pakai ujung ni. Orang tua ni lalu, tak tahulah apa yang hamba Allah ni baca. Tak, patah. Jari yang boleh pecahkan kelapa ni patah. Apa kata orang tua ni? Ingat, jangan sombong. Tak ada yang bersifat kuat melainkan Allah. Minta ampun orang dengan hamba Allah. Orang tua pakai tongkat, tak larat pakai tongkat. Pesannya, jangan sombong dengan ilmu Allah, sebab yang kuat hanya Allah. Kita baru ada ilmu sikit Allah. Nak? Oi, mana? Ini abang angkat Abi yang cerita, kalau dia bohong, Abi bohong lah. Ya, Abi ni kata rawi yang kedua lah ni. Ya, ni dia yang cerita. Baik. Tak tahulah apa yang dia baca tu, wallahu alam, Abi tak tahu kan. Ya. Ilmu Allah ni luas. Ya. La hayyun ala haqiqati illallah, tiada yang hidup atas hakikatnya melainkan Allah yang hidup. Jadi kita ni mati. Jadi hidup kita sekarang hidup, akan datang sebab bukan hakikat. Jadi janganlah fikir tak mati-mati. Jadi orang pun fikir dah mati habislah. Tak habis. Kita pindah alam, daripada alam dunia kepada alam ditanya apa yang kita buat masa hidup, ditanya selepas mati. Janganlah senang lenang pula dah mati.
Wala alimun fil hakikati illa Allah. Tiada yang mengetahui pada hakikatnya melainkan Allah yang mengetahuinya. Jadi kita tak tahu apa nak berlaku. Betul orang biasa bila dia pandang macam ni dia tak tahu. Ketika itu sentiasa berharap rahmat Allah. Harap rahmat. Harap. Tak tahu apa nak jadi. Kita pun tak tahu. Macam kita sendiri tak tahu. Ni lepas ni 4 bulan masuk kata nak umum lagi, tak tahu. Serah je lah dengan Allah. Kalau kata duduk rumah, duduklah rumah. Buat macam mana? Boleh jalan? Jalanlah. Tak boleh? Duduklah. Nak pergi apa? Ya? Mana? Mula-mula dulu kan kalau kita tengok, apalah nak jadi, apa nak jadi. Sekarang orang dah apa? Malas dah lah. Kenapa dulu ya sangat, sekarang tak malas. Rupanya kita dah tak tahu apa kehendak Allah akan berlaku. Jadi bila serah segalanya, berharap, itu yang kata hamba ni kena berharap perkara yang baik. Itu yang Nabi cakap. Kalau Malaysia ni sekarang ada berapa juta? Ada 30, 40 juta. Habis tak ambil tahu benda-benda ni. Malas, tak ada mustahak. Yang malas ambil tahu, lantaklah. Berapa orang dalam dunia, lantaklah. Tapi kalau hari ni dah selawat belum? Itu ambil tahu. Dah istighfar belum? Itu ambil tahulah. Sebab manusia bukan boleh tolong kita dekat akhirat. Dunia pun dia tak boleh tolong kita. Jika tidak ada dalam kehendak Allah, yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita hanya Allah. Hanya Allah. Dia yang menggerakkan semua makhluknya. Sebab kita semua dalam tadbir dia. Seluruh makhluk pun dalam tadbir. Betul Abi? Dah tak kisah. Kau siapa ke, kau kaya ke, kau miskin ke, tak ada apa-apa dah pada tu. Sama. Kaya pun sama, miskin pun sama. Kita sama-sama makhluk Allah. Tidak semestinya orang kaya tu boleh mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah. Dan tidak semestinya orang miskin itu tak dapat membantu agama Allah. Tapi kalau Allah kehendaki, siapa pun dapat menolong agama Allah. Jadi kita buatlah kerja kita. Sebab Nabi pegang janji Allah. In tansurullaha yansurkum. Siapa yang bantu agama Allah, ikhlas betul, tak ada niat apa-apa, nescaya Allah bantu dia. Jalan mana? Tak tahu. Jadi dia tak nak pegang benda lain. Apalah. Nak tinggalkan Nabi ke, nak duduk dengan Nabi ke, serah dengan Allah. Sebab semua tu kehendak Allah. Itu aja. Buat macam mana dah? Nabi, saya nak keluar. Nabi tak boleh cakap apalah. Sebab yang menghendaki keluar tu bukan Nabi. Dah. Macam Syahril, kan? Aying semua kan keluar. Bukan Nabi, keluarlah. Tak. Mana kita cari alasan untuk keluar, betul tak? Yang lain-lain kan, alasan untuk keluar bukan daripada Nabi. Maknanya bila Allah tak menghendaki, lalu ni yang kita takut ni. Bila dikehendaki oleh Allah perkara yang tak baik, macam anak kita mengaji pondok 6 bulan lari, Allah tanda dia. Benar tak? Ni kena ada doa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tapi kata jangan lokek, angkat tangan, Ya Allah. Oh, anak kita dah pandai, jangan berhenti doa.
Oh, anak saya dah pandai dah. Duduk pondok 10 tahun. Dah boleh baca kitab dah. Jangan berhenti doa supaya dia tidak dilaknat dengan ilmu dia tu tadi. Maka dia ada ilmu, sombong lah. Dah nak sombong dengan ilmu sendiri pula. Padahal yang mengkurniakan ilmu itu Allah. Itu yang Abi suka bagi misal Ustaz Pero. Abang Ustaz jangan pandang sebelah mata Ustaz Pero tu. Duduk Yaman 5 tahun. Khatam kitab banyak, kitab Arab tu. Kalau orang tengok dia macam orang tak ada ilmu. Nampak? Dia duduk dapur masak. Padahal ada orang alim. Kita yang usung kitab ni macam belagak alim kan. Orang yang alim selama. Kita yang belagak alim. Dia kitab Arab boleh baca. Dia mengaji dengan Habib Umar. Ada Habib suka bagi misal ni. Bila pasang singki. Kita pula bajet alim. Mampu Orang alim dia sorok. Ini sifat orang alim. Sifat orang alim, dia takkan pernah dia mengaku alim. Sebab datang hadis Nabi SAW, jika kau jumpa satu orang alim yang mengaku dia ni tahu, dia alim, serba-serbi tahu, Nabi kata larilah daripada dia, seperti mana kau menemui akan seekor harimau yang lapar. Mana kalau kau duduk dengan dia binasa. Betul orang alim, sifat dia suka mengaku bodoh. Rupa macam orang bodoh. Abi pernah pergi Fatani. Abi pergi ziarah satu pondok. Abi tersalah cium tangan Tok Guru. Rupa Tok Guru pakai baju pagoda, pakai kain pelekat. Relax, songkok pun tak pakai. Abi tercium tangan yang ziarah dia. Pakai jubah, pakai serban. Abi ingat tu Tok Guru. Dah lama Abi sembang-sembang, rupa Tok Guru depan tu. Nampak? Ini orang alim. Sifat orang alim tu. Lepas tu kita tengok dalam kitab-kitab, dalam muqaddimah kitab, selalu orang alim cakap apa? Ana khadim talibul ilmi. Aku kadam aja. Aku bukan guru. Aku kadam penuntut ilmu. Aku jadi kadam aja. Itu yang Abi mula nak belajar-belajar tu. Orang datang, mak ayah belajar 2 tahun anak dia belajar sini, dia tak kenal Abi siapa. Bila datang jumpa Abi, encik siapa? Abi cakap saya tukang kebun. Jadi selama 2 tahun dia ingat Abi tukang kebun. Dah 2 tahun baru tahu. Jadi okeylah. Kan? Ke satu hari Yop datang jumpa Abi. Abi, bagi saya satu kuasa boleh? Saya sebagai warden ke? Yop yang mental tu. Orang tak betul. Boleh tak Abi bagi saya satu kuasa? Saya nak jadi warden. Abi cakap apa? Jangan warden lah. Warden ni rendah aja. Warden man. Abi bagi kau jadi mudir. Boleh ke Abi? Boleh lah. Abi jadi orang gila pula. Jadi sejak hari ini, kalau orang datang Darul Atik, tanya siapa mudir, Job cakap saya mudir. Kalau nampak Abi, cakap apa? Orang gila kata. Seronok dia jadi mudir. Dia nak jadi mudir senang. Susah jadi orang gila lagi senang. Nah, jadi orang gila lagi senang. Jadi Yop lagi senang. Dia doa. Kalau dia buat gini, RM2. Ya Allah, dia buat gini. Itu RM2. Kalau dia doa macam ni, RM5. Kau tengok tangan dia buka macam mana.
Ya, Abi dah tahu dah. Kalau ada Assalamualaikum Abi, dia macam ni, minta RM1 je. Kalau dia macam ni, RM2. Kita tak faham, kita ingat peace. Abi dah faham sangat Yop tu. Tak kisahlah, bagi je lah. Awak ada RM1, bagi RM1. Awak ada RM2, besok dia datang cermin mata baru, nampak? Okey lah, menyukakan hati orang lain. Besok Allah sukakan hati kita di akhirat. Tapi bila kita menyedihkan hati orang lain, merosakkan hati orang lain, besok orang lain akan, Allah akan rosakkan, susahkan hati kita di akhir. Kita nak kat sana je lah. Dunia sekejap aja. Ni pun tak lama dah kan. Tanda-tanda kiamat pun dah ni. Imam Mahdi pun nak keluar, Dajjal pun nak keluar. Apa nak fikir lagi? Biar kita fikir sana lah. Biar senang sana, biar hebat sana, biar mudah sana. Tak? Tak apalah Faidi kan, kenderaan buruk tak apa, tapi kat sana naik burak. Biarlah. Tapi kat sana aku nak naik burak, aku nak lintas siratal mustaqim macam burak. Besok kalau kau tengok Abi terhege-hege, kau doalah. Kau dah laju syukur. Abi pula mengangkat, nak jadi mudi senang. Ya. Kullukum ra'in tu. Tiap-tiap pemimpin ditanya akan apa yang dipimpin. Orang yang bawa pimpinan dia ditanya. Dah senang jadi Abi. Jadi macam kau senang. Kau tak tanya, kau akan tanya Abi besok. Ya. Jadi kau besok macam burak. Abi jalan tergege, kau kat sana, ya Allah, tolonglah lepaskan orang tua tu. Tahu Fedi? Boleh? Macam tak boleh. Macam nak masuk syurga seorang aja, tak apalah. Baik. Artinya tiada yang hidup atas hakikatnya melainkan Allah. Ya, dah sampai situlah. Malam esok kita sambung. Jadi kita pegang macam tu seronok. Hati seronok, hidup seronok. Ya, Allah selesaikan semua perkara. Ya, bila kita yakin dan berserah dengan Allah. Yakin berserah dengan Allah, ya, ketika itu hati tak gelisah. Sebab Allah pasti menyelesaikan segala perkara yang telah menjadi hak hamba. Kan Allah kata, innaka la tukhliful mi. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Yang mungkin janji kita. Allah tak mungkin janji. Ya. Percayalah dengan Allah, yakinlah dengan Allah. Yakin. Percaya dengan Allah. Yakin dengan Allah. Hati jadi selesai. Ya. Dan bila tak yakin, tak percaya, jadi rosaklah. Bila pegangan kita rosak, kehidupan pun akan rosak. Itu yang Nabi cakap kan. Kita nak buat masjid orang nak kan, mana ada buat resit-resit ke, kutipan wakaf ke, tak ada. Rizan letak dalam FB itu je. Lepas tu dah serah. Kenapa nak letak dalam tu madrasah punya? Itu sekadar yang memberi bekas, yang tak memberi bekas bukan benda tu, Allah. Jadi kerja hamba selesai tak? Ilmunya selesai tak? Syariatnya selesai tak? Dah selesai dah. Nak fikir apa? Tak payah fikir-fikir lah. Buat aja. Fikir, ada tak? Ada tak? Macam mana ni? Apa nak fikir lagi? Tak payahlah fikir. Nah, jadi macam Atan. Tenang. Pagi letak PKP, ngetek, Nescafe. Petang satu round, pagi satu round. Relax. Balik naik masjid, salat, udah relax. Hidup senang. Senang hidup. Ada.
Tenang, tak ada fikir apa, hidup tenang. Apa nak fikir lagi? Ya tak? Azim boleh pergi. Pagi-pagi relax, basuh motor, petang. Kalau dulu pakai bedak, pergi Liga Emas. Sekarang dah tak pakai bedak. Dulu dah macam wayang Cina habis tengok. Kan? Penuh bedak kat muka, pergi Liga Emas. Sekali tengok macam kenal budak ni. Tapi bila tengok bedak bertumpuk ni macam tak kenal. Kan? Relax. Pergi dengar mengaji pejabat agama punya, kelas pejabat agama, lama tukar motor. Dah duduk semayang, azan, kan? Apa dia? Mana? Kalau ikut susah kata. Yazim. Kalau dulu susah Yazim kan? Tak sampai dia akal ya tak? Macam mana aku boleh beli motor ya? Tak kerja, duduk aja, pergi ngaji, balik ngaji, pergi masjid Kuala Kubu, ikut apa Majlis Agama Islam punya program, kan? PPZ punya program. Segi akalnya. Mana? Takkan orang pergi ngaji, balik ngaji, pergi ngaji, balik ngaji, dapat motor? Boleh sampai akal long? Pergi ngaji, balik ngaji, pergi ngaji, balik ngaji, dapat motor. Bukan motor murah long dia, motor mahal dia punya tu. Nampak tak? Sebab tak fikir dah pegang janji Allah. Kan? Allah dah janji tak? Dah janji Allah macam tu. Kan? Janji Allah pada dia macam tu. Ya tak? Pada orang lain tak ada. Ya? Mudah je lah. Oh, macam tu. Allah. Kan seronok? Ya tak? Ya? Yang penting istiqamah. Ya? Baik, wallahu a'lam. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, tenangkan hati kami dalam segala perkara ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantulah kami dalam segala perkara ya Arhamar Rahim. Ya Allah, angkatlah segala mudarat atas kami, keluarga kami, jamaah kami, adik-beradik kami dan keluarga mereka ya Allah, dan orang yang tinggal di madrasah kami dan kedua-dua madrasah kami, orang yang mengenal kami dan orang yang pernah bersama kami dan bantu kami ya Allah. Barakahkan kami dan barakahkan mereka ya Allah. Barakahkan kehidupan kami dan barakahkan kehidupan mereka ya Allah. Tahqiqkanlah pegangan kami, akidah kami kepada Engkau dan juga mereka ya Allah. Kuat dan tingkatkanlah keyakinan Allah, keyakinan kami dan mereka juga kepada Engkau ya Allah. Tinggikan tawakal kami kepada Engkau ya Allah, dan juga tawakal mereka kepada Engkau dan penyerahan mereka kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami ya Allah di jannah-Mu nanti bersama-sama. Ya Allah, jangan Kau pisah-pisahkan kami ya Allah. Kita juga keluarga kami, adik-beradik kami dan keluarga mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami salah, tegurlah kami ya Allah. Berilah hidayah dan taufik-Mu atas kami ya Allah. Kalau kami silap, tunjukkanlah kami ya Allah. Jangan Kau terus menerus jadikan kami dalam kesilapan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami sesat, tariklah kami semula ya Allah ke jalan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sakit-sakit kami Kau sihatkanlah. Susah kami, masalah kami Kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, sombong kami Kau tawadukkanlah ya Allah, agar kami tidak mengikut akan sifat-sifat iblis laknatullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami mohon kepada Engkau, kami minta bantuan Engkau, kami minta pertolongan Engkau ya Allah. Dan Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembantu kami, Engkaulah segala-galanya pada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.